Okey, bagi soalan satu, kita tengok dia kata manakah tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Okey, kalau ini kita kena bincangkan ialah tisu meristem jadi kalau tisu meristem, tadi cikgu minta pelajar rujuk muka surat 6 dalam buku teks. Okey, dalam buku teks kita tengok bagi meristem tisu meristem ni ada dua, satu meristem apex, satu meristem lateral. Okay, kalau meristem apex kat sini dia ada di hujung pucuk dengan hujung akar, hujung daun tak ada. Okey, pada gabus dia ada. Satu lagi ada di tisu meristem lateral, ada di vascular, ada di vascular. Pada berkas vaskular. Jadi jawapannya 1 dan 4 D. Okey, kita jumpa pada berkas vaskular kita jumpa tisu meristem lateral ini pada cambium vascular yang terletak antara xylem dan phloem. Okey, bagi yang kedua, kita tengok soalan 2, pertumbuhan primer. Okey, yang betul ialah pertumbuhan primer mesti menggalakkan pertumbuhan yang berkaitan dengan penambahan panjang dan ketinggian. Okey, sama ada di hujung pucuk atau di hujung akar. Kemudian kita tengok parameter. Yang ini soalan ramai salah juga yang ramai yang dah cuba tadi salah yang ini. Okey, untuk parameter untuk mengukur pertumbuhan, nanti kita boleh ukur dari segi ketinggian pokok, jisim kering. Jisim kering adalah maksudnya jisim selepas semua cecair yang ada dalam tumbuhan itu dikeluarkan. Maksudnya selepas tumbuhan ini dikeringkan Okey. Lepas tu jisim basah, ni jisim tumbuhan yang baru diambil daripada tanah. Tapi kalau saiz daun tak ada, kita tak akan mengukur pertumbuhan menggunakan saiz daunnya, sebab saiz daun ini tak akan menunjukkan tahap pertumbuhan pokok tersebut. Okey, kemudian kita tengok kalau antara tisu ini manakah yang terlibat fotosintesis. Kalau ini pelajar boleh rujuk, tadi cikgu kata soalan 4, rujuk muka surat 5. Okey, kita tengok pada tisu asas. Tisu asas ni ada 3. Okey, yang terlibat dalam fotosintesis ada satu saja, iaitu tisu parenkima. Okey, awak boleh rujuk dekat situ. Tisu parenkima terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyimpanan kanji dan gula. Okey, tu peranan dia lah. Alright, soalan nombor 5. Okey, dia kata kat sini rumput yang diragut oleh haiwan herbivore, haiwan yang makan tumbuhan kan. Okey, tapi bila dah diragut tumbuh semula. Okey, kita kaitkan ni dengan pertumbuhan primer lah pertumbuhan panjang dia. Okey, kalau pertumbuhan primer kat sini yang berkaitan ialah meristem apex. Ini pada pucuk tumbuhan. Okey, soalan 8. Ini adalah pertumbuhan sekunder. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 11. Okey, jawapannya adalah kita tengok dulu. Okey, kalau pertumbuhan sekunder dia ada melibatkan pertumbuhan xylem sekunder dan phloem sekunder. So kita kena kenal lah mana phloem sekunder, mana xylem sekunder. Okey, first kalau sebelum kita nak kenal ni kan, kita kena tahu dululah antara xylem primer dengan xylem sekunder tu ada cambium vascular. Okey, jadi bermula daripada cambium vascular ni lah pertumbuhan sekunder akan berlaku. Okey, so kita kena kenal mana xylem sekunder, mana phloem sekunder. Okay, kalau kita kalau kita nak senang ingat kan, kita tengok pada gelang cambium ni dulu. Perhatikan gelang cambium. Okay. So, pertumbuhan sekunder ini akan bagi xylem, dia akan menolak xylem primer ke dalam. So, this one is xylem primer.
Xilem sekunder ialah yang menolak xilem primer ke dalam. So, yang nombor 2 ni adalah xilem primer. Okey. Dan phloem xilem sekunder. Xilem primer dah ditolak ke dalam. So, ini xilem sekunder. Okey, manakala phloem primer telah ditolak keluar. Jadi, phloem yang berada berhampiran dengan gelang cambium, kita panggil dia sebagai phloem sekunder. Okay. So, yang terlibat ialah 1 dan 2. Jadi, jawapan dia A. Nombor 7. Benar mengenai pertumbuhan primer. Kita cek satu-satu. Phloem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Okey, betul. Menghasilkan lebih banyak tisu xilem dan tisu phloem. Kita KIV dulu. Okey. Membenarkan pemanjangan pokok untuk menyerap lebih banyak cahaya matahari. Ini betul sebab pertumbuhan primer berkait dengan pemanjangan. Okey. Xilem. Pertumbuhan primer juga melibatkan pertumbuhan xilem primer yang mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun. Okey, jadi ketiga-tiganya betul kecuali yang B. Okey, yang ni kita tak hasilkan lebih banyak, tidak. Kita hanya menambahkan menghasilkan xilem dan phloem, tapi bukan lebih banyak tisu xilem dan tisu phloem. Okey. So, nombor 9, nombor 8. Okey, kita tengok graf macam ni. First, you kena tahu dulu. Kalau jumpa graf yang ada 2 lengkuk ni, ini bagi tumbuhan apa. Okey, payah tahu dulu inilah bagi tumbuhan dui musim. Dui musim maksudnya tumbuhan ini nak kena ada 2 lengkung dan dia ada 2 jenis pertumbuhan. Lengkung yang pertama iaitu pada tahun pertama tumbuhan akan hasilkan daun, berlakunya fotosintesis untuk hasilkan makanan yang akan disimpan. Pada musim kedua, lengkung yang kedua, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Okay, kita cek satu-satu mana yang betul tentang tumbuhan dui musim. P hanya melibatkan pertumbuhan primer. Penambahan saiz betul. P melibatkan pertumbuhan vegetatif. Sebentar. Okey, kita tengok. Q melibatkan pembentukan bunga untuk kemandirian spesies, betul. Q melibatkan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, salah. 4 salah. Okey. Okey, tapi kita tengok dia nak 2 jawapan. Okey. Alright, kita cek semula. Okey, yang P ni salah lah. P hanya melibatkan pertumbuhan primer, salah. Sebenarnya dari fasa tahun pertama, pertumbuhan yang berlaku ialah kedua-dua pertumbuhan primer dan sekunder. Okey. Jadi jawapannya 2 dan 3. Kalau Q dah tak ada lagi pertumbuhan primer dan sekunder, tapi hanya melibatkan pembentukan bunga dan biji benih. Jadi yang ni 2 dan 3. Okay, soalan 9. First, pelajar kena kenal dulu nama-nama zon tu. Okay, zon 1 ialah zon pembahagian sel. Okay, zon kedua ialah zon perpanjangan. Zon ketiga ialah zon pembezaan. Okey, so kita cari mana gambar yang betul tentang
zon-zon ini. Okey, kita tengok. Pada zon 1 ialah zon pembahagian sel. Maksudnya sekarang kalau kita tengok contoh kat sini, dia cerita pasal tisu phloem. Okey, kita tengok. So pada peringkat pembahagian sel ialah tisu berada dalam bentuk yang paling asas. Jadi kita tengok pembahagian sel yang paling asas adalah gambar T. Okey, so T ni zon 1. Okey, semasa peringkat pemanjangan sel, sel tadi yang terbentuk awalnya tadi akan mengalami pertambahan saiz. Tetapi dia belum lagi dibezakan menjadi sel yang khusus untuk jalankan fungsi tertentu. Dia baru bertambah dari segi saiz saja. Okey, jadi zon 2 yang inilah. Zon 2. Okey. Bila sel tadi telah dibezakan. Dibeza ni maksudnya dia telah dikhususkan untuk menjalankan sesuatu fungsi khas dengan ciri yang khusus. So itu ialah zon pembezaan. Sorry, ini dulu. Okey, jadi zon 1 T, zon 2 S, zon 3 U. So jawapan dia C. Akhir sekali, okey, kita tengok. Okey, yang ini ialah tumbuhan. Gambar graf pertama, lengkung K ni satu lengkung saja. Ini adalah tumbuhan semusim. Okey. Kalau pelajar nampak ada banyak lengkung yang berterusan ni, lengkung ni maksudnya tumbuhan ini kita panggil sebagai tumbuhan saka. Okey, tumbuhan semusim ni hanya boleh hidup dalam tempoh 1 tahun saja. Tapi bagi tumbuhan saka ni dia boleh lebih daripada 2 tahun. Jadi jangka hayat lebih panjang. Okey, dia tanya manakah yang betul. Okey, kita tengok lengkung pertumbuhan bagi lengkung K dan M adalah berbentuk sigmoid. So betul, bentuk sigmoid, bentuk S ni. Bagi lengkung M tu walaupun dia macam ada banyak kali, tapi setiap bentuk yang berulang tu adalah dalam bentuk sigmoid. Bentuk sigmoid yang bentuk huruf S ni. Okey, kita hidup bagi tumbuhan lengkung K adalah setahun, manakala M adalah melebihi 2 tahun. Betul bagi tumbuhan saka. Tumbuhan K semusim ialah kubis. Tumbuhan saka adalah padi. Salah padi tak boleh hidup untuk tempoh yang panjang. Dia hanyalah tumbuhan semusim. Okey, kedua-dua lengkung pertumbuhan K dan M mempunyai peningkatan jisim kering sepanjang tahun. Tidak. Peningkatan tak akan berlaku sepanjang tahun. Okey, sebentar. Jadi jawapan dia A. Okey, so settle perbincangan